Pengumuman politik paling tergempar, paling panas hari ini, Bosku Najib. Bosku Najib. Lebih 40 kes jenayah kamu masih tidak ditutup dalam Mahkamah Malaysia. Pengumuman. Bosku Najib sangat marah. 42 kes jenayah rompakan, jenayah rasuah, jenayah pecah amanah, jenayah pengubahan wang haram masih tidak ditutup oleh Kerajaan Agong, masih tidak ditutup oleh Kerajaan Ismail Sabri di Putrajaya. Ya, begitulah perkembangan terkini. Kebimbangan dan kerisauan Najib Razak bersama penyokong-penyokongnya dalam negara Malaysia. Ini adalah satu berita yang sangat-sangat buruk. Sudah lebih kurang 3 tahun, 4 tahun penantian Bosku Najib mengharapkan kabel-kabel besar di belakang dia untuk tutup segera. Lebih 42 kes jenayah rompakannya dalam Mahkamah Malaysia. Sial, cukup sial. Malang, sangat malang. Memalukan dan sangat-sangat memalukan. Semua usaha game politik Najib gagal dan terus gagal di Putrajaya. Bosku melobi dalam mahkamah maupun di Putrajaya meminta 42 kes jenayah rompakannya ditutup segera. Tetapi permohonan ini tidak berhasil, tidak dilayan dan tidak dipenuhi oleh Kerajaan Malaysia sehingga saat ini. Sekalipun Bosku Najib bersama Raja Petra, bersama Lokman Adam, bersama lebih 3 juta ahli UMNO telanjang bulat berbogel di hadapan SPRM, Azam Baki juga tidak mahu tutup semua kes jenayah rasuah, lebih 40 kes jenayah Najib Razak pakcik makcik Otok Arung. Ya, sekalipun Najib bersama Raja Petra, Lokman Adam dan semua cyber troopers berbayar Bosku Najib, menangis darah menyembah kaki Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM di Putrajaya. Lebih 40 kes jenayah rompakan Najib Razak, jenayah rasuah itu tetap tidak boleh ditutup dalam Mahkamah Malaysia sehingga hari ini. Sekalipun Najib menyembah kaki agung dan raja-raja, sekalipun Najib merayu melutut di hadapan Ismail Sabri, sehingga saat ini status quo percaturan kuasa Malaysia tetap Agong dan Ismail Sabri tidak mahu tutup lebih 40 kes jenayah rompakan kamu, Najib Razak. Sekalipun Najib merayu di hadapan tangan-tangan gaib politik Malaysia, sudah lebih 3 tahun, 4 tahun, tangan-tangan gaib politik Malaysia yang sangat-sangat berkuasa juga tidak mahu membantu dan menolong kamu, Najib Razak, untuk tutup 42 kes jenayah rompakan kamu. Semua rahsia kamu ini, Bosku Najib Penyamun 1MDB, ada di tangan saya sebagai kingmaker politik Malaysia generasi baru. Marah? Mental koyak? Lubang telinga berdarah dan bernanah? Tak boleh tidur malam? Menggelabah, panik? Sebab sampai sekarang semua wayang-wayang politik kamu, Najib Razak, gagal untuk membantu kamu bagi menutup lebih 42 kes jenayah rompakan kamu yang masih berlangsung dalam Mahkamah Malaysia. Sudah separuh jalan kes mahkamah kamu, tak lama lagi selesai. Sebab itu hari-hari kamu serang, kamu fitnah Hakim Muhammad Nazlan dan hakim-hakim lain yang menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun ke atas kamu. Hari ini juga
Kamu Najib Razak bersama pasukan peguam bela kamu, bersama Raja Petra, bersama Lokman Adam, bersama semua cyber troopers media propaganda kamu dalam negara Malaysia. Gagal untuk cancel perbicaraan kes rompakan SRC-1 MDB 42 juta ringgit di peringkat Mahkamah Persekutuan. Harapan kamu Najib Razak, perbicaraan kes rompakan SRC-1 MDB 42 juta ringgit itu dibatalkan oleh hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. Akan tetapi, sial, sangat sial, ironi dan sangat ironi, panas makin panas. Perbicaraan kes rompakan SRC-1 MDB akan diputuskan tarikhnya tidak lama lagi oleh Ketua Hakim Negara dan hakim-hakim Mahkamah Tertinggi Negara, iaitu Mahkamah Persekutuan di Istana Kehakiman Putrajaya bulan hadapan. Dah tak boleh U-turn Najib Razak. Dah memang tak boleh tutup kes jenayah kau. Dah tak boleh singkirkan Gopal Sriram. Memang tak boleh bunuh pun hakim-hakim dalam negara ini. Tak boleh rasuah hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia. UMNO BN sudah tumbang dan kalah pada PRU 14. Hakim-hakim yang pro UMNO sudah tidak ada dalam institusi kehakiman negara. Hakim-hakim yang pro kepada kamu Najib Razak sudah tidak ada. Hakim-hakim yang ada dalam negara ini adalah hakim-hakim yang sangat berani menegakkan prinsip keadilan undang-undang, menegakkan prinsip kedaulatan undang-undang, berani menegakkan prinsip keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia untuk berbakti dan berkorban demi lebih 32 juta rakyat Malaysia dan negara Malaysia berdaulat ini sekalipun nyawa mereka terkorban. Najib Razak, pedang saat ini di tangan hakim-hakim di dunia ini, yang mana bila-bila masa kepala kamu boleh dipenggal, jasad badan kamu boleh dihancur remuk dalam mahkamah dunia. Nyawa kamu di tangan hakim-hakim di dunia ini Najib Razak. Ini baru pembalasan di dunia, belum lagi penghakiman Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat di padang mahsyar dan neraka jahanam Allah. Sumpah janji Allah, sumpah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin seperti kamu Najib Razak yang merompak harta rakyat, harta negara berbilion-bilion ringgit dalam Wan MDB, dijanjikan neraka jahanam oleh Allah dan telah dihancurkan oleh Allah pada PRU 14 lalu. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya rancangan takdir Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebenaran kepada berbilion-bilion manusia di bumi ini Najib Razak. Orang tamak selalu rugi bosku, akhirnya masin mulutku. Sememangnya berdasarkan secret information, rahsia sulit yang saya terima hari ini, Najib Razak sudah gagal secara rasmi untuk melobi agar lebih 40 kes jenayah rompakannya ditutup dalam Mahkamah Malaysia. Kerajaan Agung, Kerajaan Ismail Sabri, Kerajaan Malaysia, Ketua Hakim Negara, hakim-hakim dalam negara ini, Ketua SPRM, Ketua Pendakwa Raya, Jabatan Peguam Negara, Attorney General, Peguam Negara di Putrajaya, sepakat dan kolektif bersama tangan-tangan rakyat politik dalam negara dan seluruh dunia tidak mahu tutup 42 kes jenayah rompakan Najib Razak, seorang banduan penjenayah penyamun penyangak nombor 1 di dunia yang tak lama lagi menghitung hari check-in dalam penjara Sungai Buloh. Marah? Aku tahu kau marah bosku, bersama Raja Petra, bersama Lokman Adam. Semua wayang politik kamu, wayang propaganda kamu cuba untuk menghancurkan institusi kehakiman negara, cuba untuk menghancurkan hakim-hakim dalam negara ini, cuba untuk menghancurkan kuasa agung, kuasa Perdana Menteri, kuasa Jabatan Peguam Negara,
wayang politik kamu mahu menghancurkan sistem perundangan dan sistem perlembagaan negara sudah gagal di bulan Ramadan ini. Kamu nak kambing hitamkan Agung dan Raja-Raja bosku Najib? Kamu nak kambing hitamkan Ismail Sabri? Nak kambing hitamkan Hakim Muhammad Nazlan? Nak kambing hitamkan Ketua Hakim Negara dan hakim-hakim dalam negara ini? Kamu nak kambing hitamkan Azam Baki? Kamu nak kambing hitamkan SPRM? Nak kambing hitamkan institusi kehakiman negara? Nak kambing hitamkan Zeti Aziz dan Jolo? Semua rancangan kamu merompak mencuri berbilion-bilion ringgit duit rakyat Malaysia. Rancangan politik kamu memakan diri kamu sendiri, membunuh diri kamu sendiri. Kamu sedang menggali lubang kubur sendiri, cari nahas, cari maut sendiri. Akhirnya kamu yang tersungkur malu hari ini. Kamu marah dan sangat-sangat marah. Di hadapan Agung, di hadapan Ismail Sabri, di hadapan Tun Dr. Mahathir, di hadapan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kamu gagal untuk lobby. Sehingga 42 kes jenayah rompakan kamu tetap tidak boleh ditutup dalam Mahkamah Malaysia. Masin mulutku bosku Najib. Saya dah kata, kau nak tukar Agung kah? Kau nak tukar Perdana Menteri kah? Kau nak tukar Ketua SPRM kah? Kau nak tukar Peguam Negara kah? Kau nak tukar Pendakwa Raya dalam Mahkamah Malaysia kah? Kau nak tukar Hakim kah? 42 kes jenayah rompakan, jenayah rasuah kau ini, seperti apa yang telah saya uar-uarkan kepada seluruh dunia, tak boleh ditutup sampai kiamat Najib Razak. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Sememangnya kebenaran ini terlalu pahit untuk diterima dan didengar oleh kamu Najib Razak, Raja Petra, Lokman Adam, yang mana semua game politik kamu gagal dalam Mahkamah Malaysia. Bosku Najib, ini adalah karma. Ini adalah pembalasan cash daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masih ingat sewaktu kau menjadi Perdana Menteri yang sangat-sangat berkuasa merompak di Putrajaya. Kau tangkap ramai orang, kau penjarakan ramai orang. Kau kambing hitamkan Tun Dr. Mahathir, kau kambing hitamkan Tun Dr. Siti Hasmah, sampai kau kambing hitamkan anak-anak Tun Dr. Mahathir. Kau buat siasatan politik ke atas Tun M, Tun Dr. Siti Hasmah, ke atas anak-anak Tun Dr. Mahathir yang tidak ada jenayah dalam negara ini. Akhirnya Hakim Muhammad Nazlan dan hakim-hakim dalam negara ini menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun ke atas kamu, sehingga kamu tak boleh tidur malam, sehingga kamu mengugut hakim-hakim, membuli hakim-hakim dalam negara ini. Ini adalah atas dosa-dosa besar kamu menzalimi orang lain sewaktu kamu menjadi Perdana Menteri penyamun penyangak yang sangat-sangat berkuasa di Putrajaya dari tahun 2009 sehingga tahun 2018. Buat salah guna kuasa, menindas, memejak kepala orang, kau buat siasatan secara politik ke atas Tun M, Tun Dr. Siti Hasmah dan anak-anak Tun Dr. Mahathir di Putrajaya beberapa tahun lalu. Saya juga tak pernah lupa kau pecat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai timbalan Perdana Menteri kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin membongkarkan bukti kes rompakan 1MDB kamu 2.6 bilion ringgit yang masuk dalam akaun bank peribadi AM Bank kamu Najib Razak. Akhirnya kun fayakun. Hari ini tunjukkan kebenaran. Allah yang maha berkuasa tunjukkan kebenaran kuasanya. Kamu dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun oleh Yang Arif Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, sehingga kamu panik menggelabah meroyan macam orang gila dalam Mahkamah Malaysia. Kamu tak boleh terima keputusan penjara 12 tahun itu sekalipun hukuman penjara itu ditangguhkan sampai sekarang. Belum lagi kamu disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Kamu sangat-sangat berdendam ke atas Hakim Muhammad Nazlan. Ini adalah atas kafara dosa kamu kerana kamu menzalimi Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kamu buang Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada UMNO. Kamu pecat Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada UMNO.
Kamu buat siasatan-siasatan politik ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sepanjang kamu menjadi Perdana Menteri ke-6 Malaysia di Putrajaya beberapa tahun lalu, Najib Razak. Akhirnya hari ini, siapa yang akan disumbat dalam penjara Sungai Buloh? Bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kamu, Najib Razak, yang takut terkencing-kencing, tercerit-birit keluar tai kerana sudah kalah dalam Mahkamah Malaysia yang tak lama lagi disumbat dalam penjara Sungai Buloh selama 12 tahun. Saya masih ingat, Najib Razak. Kau tangkap saya. Kau bersama Zahid Hamidi, bersama kerajaan UMNO BN yang sangat-sangat zalim. Saya tidak ada jenayah. Kau penjarakan saya dalam lokap lebih kurang 1 minggu. Hanya kerana saya lantang bersuara, menjalankan tanggungjawab sebagai penganalisis politik bebas, mengkritik dasar dan polisi kerajaan kamu, Najib Razak, mengkritik skandal-skandal jenayah rasuah kamu, Najib Razak, bersama pemimpin-pemimpin UMNO BN. Saya diugut dengan siasatan-siasatan politik beratus-ratus kes. Saya ditangkap banyak kali di zaman pemerintahan kamu, Najib Razak. Akhirnya Allah yang Maha Berkuasa membalas kezaliman dan kejahatan kamu sekelip mata. Hari ini kamu hilang jawatan Perdana Menteri. Kamu tumbang PRU 14 bersama kerajaan UMNO BN secara mengejut, sehingga kes jenayah rompakan 1MDB kamu dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Mahkamah Dunia atas asbab kuasa Tun Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri ke-7 Malaysia di Putrajaya. Ya, akhirnya saya menyaksikan kamu yang dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun. Tetapi saya menang dalam Mahkamah Malaysia sehingga hari ini. Saya tidak ada kabel politik yang besar seperti kamu, Najib Razak. Duit dalam akaun bank peribadi saya tidak ada, hanya RM50 hari ini. Tetapi kun fayakun, Allah menjaga saya, melindungi saya dalam negara Malaysia berdaulat. Saya tidak ada kabel besar macam kamu. Saya bukan cash is king kaya bilion-bilion macam kamu, Najib Razak. Tetapi saya tidak dijatuhkan hukuman penjara Sungai Buloh oleh mana-mana hakim sejak tahun 2016 sehingga tahun 2022. Kamu menzalimi saya, menangkap saya secara zalim, secara diktator, secara politik. Tetapi akhirnya karma mengejar kamu. Allah balas dosa-dosa kamu sebagai pemimpin dan penguasa yang zalim, Najib Razak. Kamu yang susah hari ini. Tak lama lagi kamu mati sia-sia dalam penjara Sungai Buloh. Saya tak takut miskin, saya tak takut ditangkap, saya tak takut disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Saya tak takut dibicarakan dalam Mahkamah Malaysia kerana saya tidak ada jenayah sebagai generasi baru. Kamu, Najib Razak. 42 kes jenayah rompakan kamu sampai sekarang kamu bergelut. Kamu sangat-sangat risau, tak boleh tidur malam kerana Kerajaan Agung Kerajaan Malaysia, Kerajaan Ismail Sabri, Tun Dr. Mahathir Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ketua Hakim Negara, Ketua SPRM, Ketua Polis Negara, Peguam Negara dan lebih 32 juta rakyat Malaysia tidak mahu tolong kamu untuk tutup semua kes-kes jenayah rasuah kamu sebab kamu memang perompak penyangak nombor 1 di dunia yang memalukan nama negara Malaysia di peringkat antarabangsa. Kamu pengkhianat, kamu petualang, kamu musuh dalam selimut. Kamu adalah musuh nombor 1 kepada negara, kepada rakyat Malaysia. Sebab itu kamu dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun. Tamak haloba, merompak lebih 42 juta ringgit duit rakyat, duit pelaburan negara dalam syarikat SRC 1MDB sehingga kantoi bukti itu ada dalam akaun bank peribadi kamu, Najib Razak. Kamu tamak haloba, merompak lebih 2.3 bilion ringgit sehingga 3.2 bilion ringgit yang disahkan oleh Mahkamah Amerika Syarikat, disahkan dalam Mahkamah Malaysia. Kamu mencuri dan merompak duit 1MDB rakyat Malaysia. Kamu simpan dalam akaun bank peribadi kamu sehingga kamu diheret dalam mahkamah, didakwa dalam mahkamah dan dibicarakan dalam Mahkamah Malaysia. Tak lama lagi kamu akan disumbat dalam penjara Sungai Buloh beratus-ratus tahun kerana dosa besar kamu. Bangga menjadi pemimpin perompak, pengkhianat, petualang. Di dalam negara Malaysia berdaulat ini. Mari kita buat analisis perbandingan antara Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dan kamu, Najib Razak. Hakim Muhammad Nazlan, pekerjaannya hari ini
adalah menjadi hakim yang berkhidmat kepada rakyat dan negara. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali sebelum ini menjadi Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Telah diberikan kenaikan pangkat oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh Perdana Menteri, oleh Ketua Hakim Negara dan Kerajaan Malaysia. Beberapa bulan lalu, diberikan kenaikan pangkat menjadi Hakim Mahkamah Rayuan yang besar sumbangannya mengharumkan nama negara Malaysia di peringkat antarabangsa kerana menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun ke atas seorang pengkhianat petualang penyamun penyangat nombor 1 di dunia bernama Najib Razak. Pekerjaan kamu hari ini apa, Najib Razak? Kamu telah dipecat sebagai Perdana Menteri, sebagai Menteri Keuangan oleh berpuluh-puluh juta rakyat Malaysia sehingga kamu kalah pada PRU 14 lalu. Kamu tumbang dan tersungkur bersama kerajaan UMNO BN pada PRU 14 sehingga kamu hilang jawatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan yang kamu tak sangka-sangka pada PRU 14. Hari ini, kamu sudah tidak ada pangkat di Putrajaya. Kamu turun pangkat memegang title sebagai banduan penjenayah dan bapa penyamun nombor 1 di dunia dalam negara Malaysia. Apa sumbangan kamu? Kamu adalah kemaluan terbesar kepada negara Malaysia di peringkat antarabangsa kerana kantoi merompak duit wang MDB di seluruh dunia. 6 negara di peringkat antarabangsa. Kamu meminta bantuan daripada Jolo, bank-bank seluruh dunia, pegawai-pegawai bank di seluruh dunia untuk mencuri, merompak dan mencuci secara haram semua duit wang MDB sehingga hutang wang MDB terpaksa ditanggung oleh lebih 32 juta rakyat Malaysia sebanyak lebih 50 bilion ringgit. Selain itu, apa perbandingan kamu dengan Hakim Muhammad Nazlan Najib Razak? Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali tidak ada rekod jenayah sehingga hari ini Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri tidak memecat Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali sebagai Hakim Mahkamah Rayuan. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali terus dipertahankan oleh hakim-hakim dalam negara Malaysia, oleh kerajaan Malaysia, oleh rakyat Malaysia. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali tidak ada didakwa dalam Mahkamah Malaysia. Sebaliknya kamu, Najib Razak, sehingga hari ini kamu didakwa atas 42 pertuduhan kes jenayah rasuah, jenayah rompakan, jenayah pecah amanah, jenayah salah guna kuasa, jenayah pengubahan wang haram, jenayah meminda laporan audit wang MDB untuk melindungi Jolo yang menjadi orang tengah kamu, membantu kamu merompak semua duit wang MDB berpuluh-puluh bilion ringgit yang kamu simpan di bank-bank luar negara sehingga hari ini. Najib Razak, dalam akaun bank pribadi Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali tidak ada duit berbilion-bilion ringgit ditemui oleh kerajaan Malaysia, oleh SPRM, oleh Mahkamah Malaysia. Sebaliknya, Mahkamah Amal Syarikat, Mahkamah Malaysia, siasatan oleh Jabatan Kehakiman Amal Syarikat, Department of Justice, DOJ, siasatan oleh Wall Street Journal, Sarawak Report, siasatan oleh Polis Diraja Malaysia, SPRM, Jabatan Peguam Negara mendapati ada lebih 2 bilion ringgit sehingga 3,2 bilion ringgit duit haram rompakan wang MDB kamu simpan dalam akaun bank pribadi kamu, AM Bank, yang kamu arahkan Jolo untuk masukkan semua duit rompakan itu sebagai wang rasuah kerana kamu tubuhkan wang MDB, tubuhkan syarikat SRC untuk merompak duit rakyat, duit negara sampai licik sehingga hari ini kamu tidak pulangkan semua duit rompakan wang MDB itu, Najib Razak. Sebab itu, perbandingan kamu antara Hakim Muhammad Nazlan dan diri kamu, Najib Razak, bagai langit dan bumi. Hakim Muhammad Nazlan adalah hero kepada negara, sedangkan kamu, Najib, pemimpin iblis, dajjal, syaitan laknatullah akhir zaman yang menjadi pengkhianat petualang musuh nombor 1 kepada negara Malaysia berdaulat, perompak, penjenayah, banduan, penyangat nombor 1 di dunia yang takut check-in dalam penjara Sungai Buloh hari ini. Pak Cik Makcik Oto Aru, apakah kemenangan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dalam negara Malaysia? Hakim Muhammad Nazlan diangkat sebagai hero kepada rakyat Malaysia kerana membela rakyat dan negara yang dirompak oleh Najib Razak dengan sangat-sangat zalim. Ya, Najib Razak dianggap sebagai pemimpin iblis, syaitan laknatullah, pemimpin babi penyamun wang MDB kerana kalah 7 kes jenayah rompakan, jenayah pecah amanah, jenayah salah guna kuasa, jenayah rasuah, jenayah pengubahan wang haram sebanyak 42 juta ringgit. Bukan Hakim Muhammad Nazlan yang buat jenayah rasuah dalam negara Malaysia, tetapi Najib Razak
yang takut check-in dalam penjara Sungai Buloh sudah diumumkan kalah oleh hakim-hakim Mahkamah Malaysia, hakim-hakim juri Mahkamah Amerika Syarikat, Mahkamah Singapura, Mahkamah Switzerland, mahkamah-mahkamah seluruh dunia. Najib, Jolo dan konco-konconya didapati bersalah di peringkat antarabangsa maupun dalam negara Malaysia, merompak mencuri duit rakyat Malaysia dalam syarikat SRC dan syarikat 1MDB. Pengiktirafan dan anugerah yang diberikan atas sumbangan Hakim Muhammad Nazlan kita boleh bandingkan dengan Najib Razak hari ini. Berdasarkan rekod, Sultan Selangor telah memberikan anugerah gelaran diraja yang membawa gelaran Datuk Seri Paduka ke atas Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali hari ini, Pak Cik Mak Cik Oto Arung, kerana sumbangan terbesar Hakim Muhammad Nazlan adalah menghantar seorang penyamun nombor 1 di dunia, penjenayah yang paling wanted dalam negara Malaysia bernama Najib Razak, dijatuhkan hukuman bersalah dan hukuman penjara 12 tahun, denda 210 juta ringgit. Semua duit yang dia rompak dalam syarikat SRC 1MDB perlu dia bayar semula kepada Kerajaan Malaysia, Pak Cik Mak Cik Oto Arung. Najib Razak pula apa yang berlaku? Dapat gelaran apa? Najib Razak dapat gelaran Lanun Toyol Penyamun 1MDB. Dapat gelaran dilaknat oleh rakyat Malaysia sebagai babi penyamun 1MDB. Najib dipanggil sebagai pemimpin pondan kaki kepit penyangak 1MDB. Hari ini juga Sultan Selangor menarik balik semua darjah kebesaran yang diterima oleh Najib Razak dan isterinya. Selain itu, darjah kebesaran daripada Istana Negeri Sembilan turut ditarik balik daripada Najib Razak, Pak Cik Mak Cik Oto Arung. Kenapa gelaran diraja, pengiktirafan diraja ke atas Najib ini ditarik balik oleh Istana Selangor dan Istana Negeri Sembilan? Kerana Najib Razak ada 42 kes jenayah rompakan dalam Mahkamah Malaysia dan Najib Razak sudah kalah 7 kes jenayah rompakan yang memalukan nama institusi Raja-Raja Melayu dalam negara Malaysia. Sebagai kesimpulan, akhirnya Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali terus dipertahankan oleh rakyat Malaysia. Memang hari ini Najib Razak backfire. Lokman Adam diarahkan oleh Najib untuk buat laporan SPRM lagi. Semua laporan itu sudah dibuang ke dalam tong sampah. Berdasarkan maklumat sulit, tidak ada satu bukti pun ditemui oleh Azam Baki, oleh SPRM, oleh Kerajaan Malaysia, Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menerima wang rasuah. Akan tetapi Najib Razak lah yang kantoi bersalah menerima wang rasuah daripada Jolo, bersumberkan duit SRC 1MDB sebanyak 42 juta ringgit yang ditemui dalam akaun bank peribadi Najib Razak yang sudah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun hari ini, Pak Cik Mak Cik Oto Arung. Akhirnya Najib Razak seperti paku dulang paku serpih, lupa untuk cermin diri sendiri. Najib Razak ini adalah pemimpin korup, pemimpin penyamun penyangak, pemimpin rasuah yang sudah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun. Hakim Muhammad Nazlan tidak ada dijatuhkan hukuman dalam Mahkamah Malaysia, tidak ada diheret dalam Mahkamah Malaysia. Hakim Muhammad Nazlan yang menghantar Najib Razak ke dalam penjara Sungai Buloh selama 12 tahun, Pak Cik Mak Cik Oto Arung. Itu pun belum lagi Najib Razak disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Najib Razak sudah meroyan macam orang gila depan bangunan SPRM bersama Raja Petra, bersama Lokman Adam, bersama Cyber Troopers UMNO. Mereka marah dengan Azam Baki. Kenapa Hakim Muhammad Nazlan tidak diheret dalam mahkamah? Sebab Hakim Muhammad Nazlan tu sumbangannya diiktiraf oleh Agung, oleh Sultan Selangor, oleh Raja-Raja Melayu, oleh lebih 32 juta rakyat Malaysia. Hakim Muhammad Nazlan yang jatuhkan hukuman penjara 12 tahun ke atas Najib Razak, perompak pengkhianat nombor 1 dalam negara Malaysia, musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, yang tak boleh move on kerana kalah 7 kes jenayah rompakan SRC 1MDB 42 juta ringgit. Ini belum lagi kes-kes 1MDB yang lain. Najib Razak berbilion-bilion ringgit, kes 2.3 bilion ringgit, kes 6 bilion ringgit duit perbendaharaan kerajaan Malaysia korompak. Ini belum lagi kes-kes jenayah rasuah lain, kes-kes tidak bayar cukai kepada LHDN berbilion-bilion ringgit. So Najib Razak yang kalah, Pak Cik Mak Cik Oto Arung, dalam wayang game politik Malaysia hari ini. Najib Razak sudah gagal untuk tutup lebih 42 kes jenayah rompakannya. Najib Razak juga gagal untuk cancel semua perbicaraan kes mahkamahnya. Najib Razak marah,
cemburu dengki. Kenapa pemimpin-pemimpin UMNO BN lain ditutup semua kes mahkamah mereka, tetapi Najib Razak tidak ditutup? Ini yang menjadi masalah besar Najib Razak. Itulah kamu sebagai dalang utama, mastermind, watak utama Najib Razak merompak, mencuri duit rakyat, duit negara yang bukan milik kamu. 1MDB itu bukan milik kamu, SRC 1MDB itu bukan milik kamu. Duit Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan Kerajaan Malaysia itu bukan duit kamu, Najib Razak. Disebabkan kamu gila dunia, gila harta, gila pangkat, gila kuasa. Semua ini membunuh legasi politik kamu, Najib Razak, menghancurkan legasi politik kamu, sehingga usaha kamu untuk melobi tutup lebih 42 kes jenayah rompakan kamu tidak dilayan oleh Yang di-Pertuan Agong, tidak dilayan oleh Perdana Menteri, tidak dilayan oleh Kerajaan Malaysia, tidak dilayan oleh institusi kehakiman negara, tidak dilayan oleh SPRA. So, adalah kerja sia-sia. Kau nak ugut Hakim Muhammad Nazlan dan hakim-hakim lain. Kau nak fitnah Hakim Muhammad Nazlan dan hakim-hakim lain. Kau nak bully hakim-hakim dalam negara ini. Kau nak hancurkan institusi kehakiman negara. Kau nak hancurkan undang-undang dan perlembagaan dalam negara ini. Kau nak hancurkan kedaulatan negara Malaysia. Kau sudah kalah. Kau yang hancur, Najib Razak, hari ini. Sehingga kau tidak ada maruah dan harga diri, tidak ada kemaluan. Kau kalah dalam Mahkamah Malaysia. Kau sudah didapati bersalah bersama konco-konco kau dalam Mahkamah Amerika Syarikat dan Mahkamah Malaysia. 42 kes jenayah rompakan kau ini, semuanya kau akan kalah, Najib Razak. Sebab itu kau tertekan, kau stres, depression, menangis, hari-hari tak dapat tidur malam. Sebab kau tahu 42 kes jenayah rompakan yang kau gagal tutup hari ini dalam Mahkamah Malaysia. Kau akan mati sia-sia dan miskin melarat dalam penjara dunia. Ini baru penjara dunia. Penjara neraka Jahannam Allah, kau akan ditertawakan oleh Dajjal, iblis, syaitan dan pengikut-pengikut kau sekali. Akan disumbat oleh Allah dalam penjara neraka Jahannam dengan sangat-sangat hina. Inilah pengakhiran kehidupan kau, Najib Razak. Kau percaya ataupun tidak, kau sendiri memilih untuk jadi tamak, menjadi perompak, penyamun, penyangak, pengkhianat petualang dalam negara. Sehingga kau mati sia-sia dalam penjara Sungai Buloh dan penjara neraka Jahannam Allah. Kau yang memilih untuk jadikan duit itu sebagai Tuhan kau. Kau yang menjadikan duit itu dan dunia ini, pangkat kekuasaan kemasyhuran dunia sebagai Tuhan kau. Kau lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kau lupa. Kau lawan kuasa Allah. Kau lupa merompak, mencuri ini adalah dosa besar dalam Islam. Kau bersama pengikut-pengikut kau yang sangat ramai sudah kalah di dunia ini, Najib Razak, sehingga kau tumbang secara mengejut PRU 14. Kau dipecat oleh rakyat sebagai Perdana Menteri secara demokratik. Kau tak boleh terima kekalahan kau dalam Mahkamah Malaysia. Semua ini berlaku atas izin kuasa Allah yang maha berkuasa. Kau tidak ada kuasa, Najib Razak. Allah satu-satunya Tuhan yang lebih berkuasa daripada kau. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih banyak kekayaannya daripada kau, Najib Razak. Cash is king. Sampai sekarang Bapak Cash is king gagal menutup 42 kes jenayah rompakannya, sehingga cyber troopers dia tak tahu nak buat apa lagi. Peguam-peguam bela dia pun tak tahu nak tipu apa dalam Mahkamah Malaysia. So, penjara Sungai Buloh dan penjara neraka Jahannam terbuka luas pintunya untuk kamu, Najib Razak. Bertaubatlah, kembalilah ke pangkal jalan sebelum terlambat, sebelum kamu mati sia-sia, dihina oleh rakyat, dihina oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Najib Razak, ingat, dosa yang kamu buat ini sangat-sangat besar dosanya. Dosa kamu kepada Allah, kamu boleh minta ampun. Dosa kamu kepada rakyat yang kamu zalimi, yang kamu rompak secara zalim, yang kamu bunuh orang dalam dunia ini, dosa ini sangat sukar untuk diampunkan. Sehingga sekarang kau tidak pernah minta maaf kepada saya. Kau zalimi saya. Doa tahajud saya dalam penjara kamu, Najib Razak, dimakbulkan oleh Allah hari ini. Kamu hilang jawatan Perdana Menteri, sehingga 42 kes jenayah rompakan kamu tidak mahu ditutup oleh Kerajaan Agung, oleh Kerajaan Ismail Sabri, oleh Kerajaan Malaysia, oleh Kerajaan Rakyat di Putrajaya. So, checkmate and game over. Bapak babi penyamun 1MDB, bosku Najib, yang semakin takut check in dalam penjara Sungai Buloh dan penjara neraka Jahannam Allah. Bosku,
Pintu taubat terbuka luas di bulan Ramadan ini. Berhentilah bangga merompak di bulan Ramadan ini. Pulangkan semua berpuluh-puluh bilion ringgit duit Wan Indibi yang kau rompak bersama Jolo, bersama Rosmah, yang masih kau simpan di bank-bank luar negara. Bosku, kebenaran ini akan terus menghancurkan legasi politik kamu. Kerana kamu sendiri memilih jalan kehancuran di hadapan Allah, di hadapan lebih 32 juta rakyat Malaysia. Penjara Sungai Buloh dan penjara neraka Jahanam. Kirim salam rindu bosku Najib. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat, Pakcik Makcik Oto Arum. Terus menang dan terus menang. Kuasa sakti keramat rakyat yang menjadi kingmaker dalam percaturan kuasa dunia akhir zaman, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Berkuasa. Najib Razak, bosku babi penyamun Wan Indibi. Kamu tidak ada kuasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Berkuasa di bulan Ramadan ini, sehingga Allah menyaksikan kehancuran kamu di negara Malaysia berdaulat, sehingga 42 kes jenayah rompakan kamu tidak mahu ditutup oleh kerajaan Malaysia sehingga hari ini. Checkmate and game over 100 kali bosku Najib. Terima kasih.